Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu ingin saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda, anak-anak pelajar yang menonton video pada edisi kali ini. Seterusnya buat para pelajar ataupun anak-anak sekalian, semoga anda berada dalam keadaan sihat sejahtera dan terus bersemangat untuk mencapai kejayaan. Sebelum kita meneruskan lebih lanjut, ingin saya memperkenalkan diri saya. Saya Cikgu Muhammad Saiful Rizal bin Rozlan, mengajar di SMK Seri Kampa. Okey, baiklah. Seterusnya, tema yang akan diperbincangkan pada hari ini adalah tema pembinaan negara bangsa, tajuk Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu, standard kandungan 11.1 Usaha ke arah Kemerdekaan, bab 7 Usaha ke arah Kemerdekaan, subtopik 7.2. So, pada mana anak-anak murid yang mempunyai buku teks, anda boleh keluarkan buku teks awak, muka surat 174 hingga 177 dan boleh melihat dan menilai sambil kita berbincang untuk sesi yang seterusnya. Okey? Dan 1.1.2 SP menerangkan penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. K11 1.7 menghuraikan kepentingan pemufakatan dalam menjamin keharmonian masyarakat. Dan di akhir pembelajaran ini, pelajar atau murid akan dapat 1. Menjelaskan penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. 2. Menerangkan peranan jawatan kuasa hubungan antara kaum dan kesannya. Dan yang ketiga, kepentingan permufakatan dalam menjamin keharmonian masyarakat. Okey, baiklah. Ini adalah satu soalan yang cikgu rasa cukup baik untuk kita perbahaskan dan perbincangkan. Namun pada hari ini, cikgu akan lebih memfokuskan kepada soalan kebat. Yang mana soalan ini acap kali disoal kepada pelajar dan memberi peluang sebenarnya kepada pelajar untuk membantu pelajar menjawab dan memperolehi markah yang cukup baik. Okey, soalan berkaitan tentang CLC seperti tema yang kita akan perbincangkan ini. Okey, kita baca dulu soalannya. Jawatan kuasa hubungan antara kaum CLC telah ditubuhkan pada tahun 1949 oleh pentadbir Melaya British di bawah Sir Malcolm MacDonald untuk mengeratkan hubungan, kerjasama dan persefahaman antara masyarakat pelbagai kaum di tanah Melayu. A. Nyatakan objektif penubuhan CLC, 4 markah. B. Peranan CLC yang paling utama adalah memastikan permufakatan antara kaum, bincangkan, 8 markah. Dan C. Sejauh manakah CLC berjaya mewujudkan keharmonian antara kaum, 8 markah. Jadi untuk membahaskan ataupun menjawab soalan ini secara tak langsung ataupun sebenarnya, para pelajar tak boleh lari daripada untuk mengetahui apakah itu CLC. Okey, bila anda menguasai topik CLC, anda menguasai keseluruhan soalan ini. Kerana soalan ini menceritakan tentang soalan yang berfandukan direct kepada kehendak CLC. Okey, jelas. Cikgu acap kali dapat soalan ataupun pelajar tanya cikgu macam mana nak jawab soalan esei? Cikgu macam mana nak jawab ataupun nak mula dengan soalan esei ni cikgu? Cikgu macam mana nak sambung ayat? Cikgu macam mana nak menghubungkan huraian? So persoalan demi persoalan yang timbul ini membuatkan cikgu rasa cikgu perlu membantu anda untuk menjawab soalan ataupun esei dengan lebih kemas. Okey? So ini adalah formula yang akan cikgu berikan kepada anda. Formula menulis jawapan. So, jawapannya lebih kepada soalan jawapan esei ya. So, untuk anda ataupun guru-guru di sekolah telah mengajar dengan baik, tak ada masalah awak tak mau ikut sekalipun. Ini sebab apa, dalam sejarah kita tak ada satu format yang khusus, yang khas untuk memastikan anda mengikut ataupun membuat satu karangan yang cantik, karangan jawapan esei yang cantik. So, ini adalah format ataupun formula yang cikgu gunakan untuk menerap kepada anak-anak murid cikgu di sekolah. Okey? Yang pertama, kita mulakan dengan perenggan. So, perlu ada perenggan. Kenapa perlu ada perenggan? Ini adalah karangan.
karangan perlu ada perenggan. So, mulakan dengan perenggan salin semula kehendak soalan. Ini penting. Kenapa kita perlu salin kehendak soalan? Adalah untuk memastikan kita tidak lari perbincangan kita itu daripada topik yang dipersoalkan. Okey, jelas Yang kedua, kita perlu ada ialah pilih kata hubung yang bersesuaian. Adalah untuk kerana, sebagai contohnya, kalau soalan tanya, berikan definisi nasionalisme. Jadi, apa yang awak boleh jawab? Definisi nasionalisme ialah, so, itu yang dimaksudkan cikgu. Ambil kehendak soalan dan letak kemudian kata hubung di hujung dia untuk awak membuat apa? Untuk awak membuat, menyatakan fakta, idea ataupun isi yang ada di fikiran awak. Okey? Jelas dekat situ? So, seterusnya untuk membuat huraian, ini sangat penting. Hal ini kerana akan digunakan sebagai membuat huraian pertama. Okey, bila buat huraian pertama, huraian ini adalah huraian yang menceritakan tentang apa yang anda faham, tentang apa yang anda fikirkan, tentang apa yang anda maksudkan di isi yang anda berikan itu. Okey, jelas Nanti kita akan tengok kenapa saya kata macam tu. Seterusnya, agar supaya untuk demi ataupun lain-lain perkataan boleh kata hubung digunakan untuk membuat huraian tambahan. Huraian tambahan ini pula akan menerangkan huraian yang pertama. Okey, di sini kita akan nampak kita ada fakta, kita ada huraian, kita ada huraian tambahan. Okey, kalau dalam skema tu, cikgu-cikgu yang biasa menyimak kertas dia akan nampak huraian pertama, huraian kedua, fakta, huraian pertama, huraian kedua. So, ini sentiasa bermain di dalam skema jawapan. Dan para pelajar pun biasanya akan memberi huraian pertama, huraian kedua, huraian ketiga dan seterusnya. Okey? Dan seterusnya selepas huraian kita akan buat contohnya. So, contohnya ini memberi contoh yang berkaitan, yang bersesuaian dengan soalan. Andai kata soalan itu berkaitan tentang imperialisme, jangan bagi contoh tentang nasionalisme. Bagi contoh tentang imperialisme. Okey, seterusnya kesimpulan. So, apabila masuk bab kesimpulan ini, kita menceritakan tentang membuat kesimpulan berkaitan ataupun kesan ataupun memberi oleh itu. So, itu semua ayat-ayat yang boleh digunakan untuk membuat kesimpulan. Okey. Soalannya, sejauh manakah CLC berjaya mewujudkan keharmonian di antara kaum? Ini adalah soalan kebat. Ini adalah soalan kebat yang menceritakan tentang kewujudan ataupun keharmonian antara kaum. Okey, nak jawab macam mana? Okey, tengok warna kuning ini. Kuning ini adalah kehendak soalan. CLC berjaya mewujudkan, B huruf kecil nanti cikgu salah typing. Berjaya mewujudkan keharmonian antara kaum. So, CLC berjaya mewujudkan keharmonian antara kaum. So, nampak tak? So, ini yang cikgu maksudkan salin kehendak soalan. Kerana, cikgu guna kerana. Okey, ada banyak pilihan kata tadi kan? Ada adalah, ialah, untuk, demi. So, itu adalah kosakata ataupun frasa-frasa yang awak boleh guna, kata hubung yang boleh guna untuk menceritakan, menggambarkan, untuk memberi kepada anda punya fakta awak. CLC telah berjaya menyelesaikan isu-isu melalui pendekatan pemufakatan antara kaum. Ini adalah dia punya faktanya. Okey, isinya. Okey. Untuk membuat huraian, saya akan menguraikan apa yang saya maksudkan dengan menyelesaikan isu melalui pendekatan pemufakatan ini. So, saya akan buat huraiannya. Hal ini kerana semua kaum telah bersetuju untuk menjalankan kerjasama dalam pelbagai bidang demi. Demi ini dah menunjuk kepada huraian kedua. Tadi huraian pertama kan? Mewujudkan, menjalankan kerjasama pelbagai bidang. Ini saya nak cakap huraian pertama. Yang kedua, demi kepentingan negara. So, dekat sini kita dah ada huraian pertama, huraian kedua dan kita ada fakta yang kita bagi tadi. Dan seterusnya kita masuk contohnya, jawatan kuasa CLC telah mencadangkan satu sistem pendidikan yang lebih seragam untuk semua kaum. Okey? Itu contohnya. Sebab apa CLC ini telah berjaya mencadangkan satu sistem pendidikan yang seragam. Okey? Oleh itu, ini adalah kesimpulan. Saya gunakan oleh itu sebagai kesimpulan. Tak semestinya awak letak kesimpulannya. So,
So awak letak apa perkataan pun tak ada masalah asalkan bersesuaian. Saya lebih galakkan menggunakan kesimpulan ataupun perkataan oleh itu. Oleh itu, keadaan ini mampu memupuk kesetiaan semua kaum agar perpaduan dan keharmonian tanah Melayu dapat diperkukuhkan lagi. Selesai untuk perenggan pertama. Kita terus dengan perenggan kedua. Okey, untuk perenggan kedua ini, cikgu mulakan dengan selain itu. So tak perlu lagi anda salin kehendak soalan sebab kita dah salin dekat atas. Tapi sekiranya anda nak salin juga tak ada masalah. Selain itu, anda ambil balik kehendak soalan dan kemudian bagi. Tapi cikgu terus direct kepada kehendak ataupun jawapan yang cikgu buat. Ini perenggan kedua ya. Selain itu, Jawatankuasa CLC telah berjaya menjamin kesejahteraan rakyat dan negara untuk mendapatkan kemerdekaan. So, cikgu nak cakap kat sini, disebabkan ada kesejahteraan rakyat, oleh itu berjaya mewujudkan kemerdekaan. Okey, tengok huraian cikgu pula. Hal ini kerana semua kaum telah menunjukkan sikap toleransi. Toleransi ialah bertolak ansur ya. Toleransi yang mampu membuktikan kemampuan rakyat di tanah Melayu untuk memperoleh kemerdekaan. Betul ke tidak? Andai kata tak ada toleransi, okey, semua berkira-kira, penting diri, selfish, adakah kita akan mewujudkan kemerdekaan? Okey, jawapan ni tak. So, CLC ini adalah satu organisasi ataupun jawatankuasa yang di dalam dia terdapat orang Cina, orang India, orang Melayu yang mana mereka membincangkan isu-isu berkaitan tentang negara kita. Salah satu isu yang dibincangkan adalah tentang kewarganegaraan, politik. Okey, itu selingan saja. So, apa yang perlu kita buat? Kita dah faham tadi konsep CLC ini. Jadi kita perlu transfer dalam soalan kebat ini. That's why jawapan yang diberi adalah menunjukkan sikap toleransi. Sekiranya tak ada sikap toleransi dalam diri anggota CLC itu, tidak akan mungkin tercapainya kemerdekaan. Okey, jelas. So, contohnya, Jawatankuasa CLC telah bersetuju agar orang Melayu wajar diberi keistimewaan kerana orang Melayu telah menunjukkan taat setia yang tidak berbelah bagi dengan mengiktiraf negara ini sebagai satu-satunya tanah air mereka. So, dalam CLC ini, saya cerita sikit, dalam CLC ini, orang Melayu minta keistimewaan kepada mereka kerana mereka ini menganggap tanah Melayu adalah tanah tumpah mereka. Mereka tak ada negara lain dah. Okey, kawasan lain nak pergi. Jadi, di dalam CLC ini yang dianggotai oleh orang Cina, orang India, orang Melayu juga tadi itu, mereka berbincang dan akhirnya mereka bersetuju. Hasil daripada toleransi tadi itulah. Hasil daripada toleransi tadi bersetuju untuk memberi hak keistimewaan orang Melayu. Jadi di situ kita nampak bahawa apabila rakyat itu bertoleransi, maka wujud kesejahteraan. Bila wujud kesejahteraan, maka dapat menjamin memberi kemerdekaan kepada tanah Melayu. Cantik kan? Oleh itu, ini kesimpulan dengan kedudukan istimewa orang Melayu yang diiktiraf oleh kaum lain telah menjamin kesejahteraan rakyat dan negara untuk mendapat kemerdekaan. Okey, jelas? Ada fakta. Ini fakta dia. Ada huraian pertama, huraian kedua, ada contoh dan juga ada kesimpulan. Okey? So, untuk itu cikgu berharap kita dapat berjumpa lagi dalam sesi seterusnya dengan topik yang lebih menarik untuk diperbahaskan dan diperbincangkan. Semoga apa yang cikgu sampaikan ini dapat memberi manfaat kepada anda dan juga digunakan dengan sebaik mungkin untuk menjawab SPM insya-Allah akan datang. Okey? So, akhir kata pada cikgu, izinkan saya memberi seperangkap pantun, jalan-jalan pergi ke Padang, pergi bersama Pak Sagi. Doakan saya berumur panjang. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.